Sidang media hari ini adalah dianjurkan oleh Gempita. Gempita adalah satu kumpulan tidak rasmi, gabungan elit dan majmuk pempengaruh dan pejuang isu tanah air. Kumpulan ini dianggotai antaranya Saudara Nazir Nurani, Zam Yahya, Dr. Kerusi, Kak Michelle, Yima, Dayan Kuitan, Mak Iban SZO, Papa Mary, dan buat masa ini diketuai oleh saya, YB Viral. Ahli-ahli Gempita mempunyai capaian hampir 100% pengguna media sosial di Malaysia, dan kami akan menggunakan pengaruh kami untuk menjadi suara semak dan imbang yang paling kuat supaya hak rakyat dan kedaulatan negara terjamin. Isu pertama pada hari ini ialah mengenai perkembangan sesi soal siasat oleh Bukit Aman terhadap dua ahli Gempita, iaitu saya YB Viral dan Papa Berry, yang dibuat semalam pada 21 Ogos 2023 di IPD Damwangi. Siasatan dibuat kerana ada laporan berkaitan sesi live saya bertarikh 14 Ogos 2023 bertajuk "Waliwat Kejam Tak Bagi Saya Rehat". Untuk pengetahuan media Malaysia dan media Indonesia, waliwat dan waliwati ini adalah gelaran yang diberikan netizen kepada pentaksub Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan telah dibuat berkenaan ulasan saya mengenai isu lawatan Presiden Indonesia ke Malaysia pada Jun tahun ini, di mana saya tidak bersetuju Jokowi dibawa bertemu rakyat Indonesia di Chowkit, yang mana kita semua sedia maklum adalah pusat pendatang asing tanpa izin parti dari Indonesia, dan membawa Jokowi ke situ adalah ibarat memberi pengiktirafan kepada parti-parti ini dan memberi anggapan negatif terhadap kedaulatan Malaysia. Yang keduanya, ulasan kami mengenai kenyataan dibuat Anwar Ibrahim yang sudah berkali-kali menghakis kedaulatan negara. Kami membuat ulasan ini berdasarkan 3 insiden di mana Anwar Ibrahim telah menggunakan bahasa diplomasi yang salah. Sekaligus, jika ikut standard Anwar Ibrahim ketika beliau ketua pembangkang, ianya adalah penghinaan terhadap negara. 3 insiden itu adalah seperti berikut. Insiden 1 adalah merujuk kepada gelaran abang besar yang diberikan oleh Anwar kepada Indonesia dan memberi bayangan Malaysia adalah adik kecil yang mudah kecil hati. Insiden ini berlaku di Jakarta bertarikh 9 Januari 2023 di City Corp Leadership Forum apabila mengulas penyelesaian isu sempadan Malaysia-Indonesia. Insiden kedua ialah kenyataan Anwar di Parlimen bertarikh 4 April 2023 berkenaan tuntutan China terhadap kawasan operasi Petronas, di mana Anwar berkata boleh buka rundingan dengan China jika China merasakan kawasan itu adalah hak mereka. Insiden ketiga terjadi pada 8 Jun 2023 ketika sidang media bersama Presiden Indonesia, di mana Anwar berseluruh menerima arahan instruksi dari Jokowi untuk menyelesaikan isu sempadan Malaysia dan Indonesia. Di ketiga-tiga insiden ini jelas dan nyata Anwar telah cuai dalam percakapannya berkenaan kedaulatan negara sekaligus menghantar signal yang amat salah. Kami juga telah disiasat mengenai apa yang kami tahu mengenai isu ambalan. Kami melihat laporan ini didalami oleh mereka yang berkuasa yang cuba membisukan kami dari bersuara. Sayangnya taktik ini telah gagal. Untuk ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pegawai penyiasan dan PDRM yang telah begitu profesional dalam menjalankan tugas mereka. Isu kedua pada hari ini ialah perkembangan terkini mengenai blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia. Okey, yang ini saya rasa media. Sehingga kini Anwar Ibrahim dan Menteri Terbabit tidak menjawab jika Treaty Laut Sulawesi itu akan memberikan kesan kepada tuntutan Indonesia terhadap blok ambalat milik Malaysia. Sebaliknya, kami lihat kerajaan berminat untuk memusingkan apa yang dibangkitkan sebagai satu fitnah terhadap kerajaan. Kita sedia maklum segala bentuk penyelesaian sempadan akan memberi kesan kepada zon ekonomi eksklusif. Apatah lagi pada 13 Julai yang lalu, seperti dilaporkan oleh CNBC Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Indonesia melalui Direktur Jeneral Minyak dan Gas Bumi Tutuka Aryaji membuat kenyataan susulan Treaty Laut Sulawesi yang telah dimeterai menjadi titik tolak untuk kerjasama kerajaan Indonesia-Malaysia membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang selama ini menjadi tuntutan Indonesia. Tutuka membuat kenyataan oleh kerana treaty itulah
kesepakatan telah dicapai oleh Indonesia dan Malaysia untuk membuat kajian berkenaan blok ambalat itu, dan kajian ini dijangka selesai pada hujung tahun. Terpinga-pinga dengan apa yang sedang berlaku terhadap blok ambalat yang dimiliki oleh kita, Malaysia. Di sini kami ada beberapa soalan yang kami desak Anwar jawab. Soalan pertama, kenapa Indonesia berani mengeluarkan kenyataan seperti ini? Adakah memang sudah ada perbincangan dan kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut Indonesia? Soalan nombor dua, jika sudah ada perbincangan atau kesepakatan dicapai oleh Anwar dan Jokowi untuk membentuk Joint Development Agreement JDA, ianya dibuat berdasarkan dibuat atas dasar apa? Nombor tiga, soalan nombor tiga, apakah terma dan syarat pembentukan JDA untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia itu? Berapa banyak yang Anwar sanggup beri kepada Indonesia dari blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia itu? Soalan nombor empat, jika tidak ada rundingan dan kesepakatan berkenaan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia seperti mana yang dinyatakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, kenapa sehingga hari ini kenyataan itu tidak dibidas oleh kerajaan Malaysia? Isu ketiga untuk hari ini adalah berkenaan dengan memorandum yang telah dihantar oleh Gempita kepada dua bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri. Kami telah meminta kedua-dua bekas Perdana Menteri untuk membangkitkan perkembangan terkini mengenai blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia di Parlimen. Kami juga telah meminta kedua-dua bekas Perdana Menteri itu mencadangkan kepada Parlimen agar semua perjanjian dan treaty melibatkan kedaulatan negara hanya boleh dimeterai setelah dibentangkan kepada jawatan kuasa khas Parlimen untuk memastikan kepentingan dan kedaulatan negara terjamin. Butir-butir terperinci dan salinan Treaty Laut Sulawesi yang telah ditandatangani pada 8 Jun 2023 tidak langsung didedahkan kepada Parlimen Malaysia, apatah pula kepada umum. Ini telah menghalang proses semak dan imbang dan dapat dilaksanakan untuk memastikan kedaulatan negara terjamin.